Jemput Tuan Wan Razali Bewan No Kuantan. Terima kasih Datuk Speaker. Pagi tadi perkena 2 biji telur. Soalan saya soalan nombor 10. Telur dengan nombor 10 tu jauh sangat lah. Bolehlah Menteri, jawablah. Telur pun telur lah. Saya Muhammad dan Speaker, saya perkena 2 biji telur pagi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Sumber Manusia Kesuma melalui Perkeso dari semasa ke semasa sentiasa melaksanakan penambahbaikan dalam memastikan ekosistem keselamatan sosial negara dapat dipertingkatkan dan sentiasa kekal relevan. Had umur bagi kelayakan manfaat pencarum Perkeso untuk pencen ilat dan pencen penakat di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, Akta 4, masih kekal sehingga hari ini, iaitu 60 tahun. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pindaan had umur kelayakan daripada 55 tahun kepada 60 tahun telah pun dilaksanakan oleh Perkeso mulai 2013, selaras dengan Akta Umur Persaraan minimum 2012. Berdasarkan statistik Perkeso, jumlah keseluruhan pencarum aktif di bawah Akta 4 yang berumur 60 tahun dan ke atas pada 1 Januari sehingga 13 Februari 2024 adalah seramai 183,992 orang. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Perkeso dengan kerjasama International Labour Organization ILO telah menjalankan kajian penilaian actuary setiap 5 tahun. Kajian ini akan mengkaji penyelarasan faedah-faedah Perkeso dengan mengambil kira kos sara hidup dan kadar inflasi semasa serta kemampuan dana Perkeso. Di samping itu, Kementerian Sumber Manusia melalui Perkeso telah melaksanakan pelarasan kos sara hidup bagi semua penerima faedah berkala dan kenaikan kadar pencen minimum di bawah skim keilatan Perkeso berkuat kuasa 1 Januari 2023 yang lalu. Pelaksanaan kedua-dua inisiatif di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1960, Akta 4, ini memberi manfaat kepada lebih 456,000 penerima faedah Perkeso di bawah skim bencana pekerjaan dan skim keilatan. Kadar penelarasan kos sara hidup bagi penerimaan faedah berkala Perkeso yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2023 adalah antara 0.7% hingga 9.4% mengikut tarikh terakru tahun pencen diterima. Kedua-dua langkah tersebut melibatkan perbelanjaan sebanyak kira-kira RM234 juta. Pelaksanaan kenaikan kadar pencen minima di bawah skim keilatan ditingkatkan daripada kadar sedia ada, iaitu sebanyak RM475 sebulan kepada RM550 sebulan. Peningkatan kadar pencen minimum ini akan memanfaatkan kira-kira 56,000 penerima faedah dan melibatkan perbelanjaan sebanyak kira-kira RM21 juta. Adalah menjadi harapan Perkeso agar kedua-dua inisiatif ini akan dapat meringankan beban kewangan, meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi keperluan sosial ekonomi penerima-penerima faedah Perkeso. Terima kasih, Yang Berhormat Kuantan. Silakan Tuan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Jadi kalau kita melihat kepada jawapan itu, kenapa apabila cadangan untuk tidak memberi pencen kepada kaki tangan awam, kita tidak bersetuju. Kerana apa? Apabila dia pergi kepada swasta, apabila dia bekerja di sektor swasta, dia sudah tidak mendapat kebajikan apabila dia berumur 60 tahun. Maksudnya umur 61, dia tidak boleh membuat tuntutan lagi berbanding dengan kaki tangan kerajaan. Jadi merujuk kepada laporan DOSEM Kemaskini pada 13 September 2023, purata jangka hayat rakyat Malaysia sudah menjangkau 74.8, maksudnya 74 ataupun 75 tahun lah. Jadi kita di sini tidak tahulah sampai bila umur kita. Jadi
dalam ziarah kita, dalam saya pergi ziarah kepada orang yang sakit, jadi mereka ni ada yang berumur 61 tahun. Pada masa itulah mereka baru kena penyakit ataupun ditimpa masalah kesihatan. Dan pada masa itu tuntutan perkeso sudah tidak dapat dilakukan. Jadi apakah perancangan kerajaan? Sama ada bagi mereka yang tidak pernah buat tuntutan ini, yang mereka sampai umur 60 mencarum tetapi tidak pernah membuat tuntutan, diberi manfaat juga, contohnya separuh daripada manfaat-manfaat, ataupun apakah yang boleh kerajaan lakukan untuk bantu mereka? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Yang Betul. Kita sedar bahawa persoalan Kuantan itu berkisar kepada pencen sebenarnya. Sebab itu soalan itu diutarakan. Dan di bawah Akta Keselamatan Sosial Perkeso ini, kita ada 4 akta. Salah satu akta yang diberikan adalah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017, Akta 789. Yang faedahnya bencana kerja, tiada had umur. Maknanya boleh mencarung tiada had umur individu yang bekerja sendiri. Maksudnya pekerjaan ini mendapat perlindungan sepenuhnya yang sekiranya mencapai umur yang dinyatakan oleh Yang Berhormat sebentar tadi, dan dia akan dibawa ke atas dan lebih bekerja dalam sektor formal ataupun sektor pekerjaan sendiri. Maksudnya, kalau balik kepada pencen, mungkin yang dikaji oleh pihak kerajaan, saya tak pasti, tapi saya menjangka sebab saya duduk di KSM, Kesuma, kita sedang membuat kajian juga bahawa apakah faedahnya kalau dibandingkan, kita suka membuat bandingan. Umpamanya, kita ada lebih kurang 1.7 pegawai kerajaan ataupun penjawat awam. Kita ada lebih kurang hampir 10 juta yang bekerja sendiri. Jika dibandingkan, lebih ramai yang bekerja sendiri yang tidak ada pencen. Sebab itu kita sediakan melalui Perkeso, KWSP umpamanya. Dan inilah yang sebenarnya yang kita sedang juga terlibat mengkaji bagaimanakah pelibatan mereka ini yang saya nyatakan di bawah Akta Keselamatan Sosial, di bawah pekerjaan sendiri 2017, yang boleh memasuki sehingga melebihi had 60 tahun juga tetap boleh mencarung di dalam Perkeso itu sendiri. Soalan saya tadi Menteri yang berkaitan umur 61 boleh membuat tuntutan tu, maksud saya manfaat tambahan. Boleh. Jawapan dia boleh. Baik. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Tak apa.